Susah ke sains? Jom kita sama-sama skor A+ sains. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. Okey, so hari ini cikgu ingin kongsikan tips dan teknik untuk menjawab SPM Sains dalam kertas 2. Okey, sebelum calon SPM Sains menjawab soalan kertas 2, sudah pastinya calon SPM kena tahu kemahiran proses sains yang ada. Okey, so boleh tengok kat sini. Kemahiran proses sains termasuklah memerhati, mengelas, mengukur dan mengguna nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, guna dan ruang dan masa, mentafsir maklumat, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan juga mengeksperimen. So, kesemua ni adalah kemahiran proses sains yang perlu ada dalam setiap calon SPM. So, tip yang pertama cikgu ingin kongsikan macam mana kita nak lukis graf. Okay. So, graf seperti yang kita sedia maklum, ada paksi X dan paksi Y. Okay. So, jika diberi paksi X dan paksi Y untuk calon SPM Sains, hanya plot sahaja. Okay. So, hanya plot buat X ataupun pangkal kecil. Okay. Lepas tu, step seterusnya, dah habis plot semua titik, kita sambung titik. Okay. So, perlu diberi perhatian, kalau garis lurus, mesti guna pembaris. Okay. Kalau lengkung, okay, kita guna tangan saja, free hand. Tak boleh guna pembaris kalau ada lengkung. Okay. Kalau ada cartabar pula, okay, kelebarannya mesti sama. Okay, ni contohlah. Jenis graf. So, yang ni graf tadi. So, kalau kita plot, sambung je semua titik. Sama juga kalau kita buat cartabar, lebar dia kalau satu kotak. So, yang ni sebelah kiri sama, satu kotak juga. Okey, lebarnya mesti sama. Okey, ni juga sama juga graf bar, histogram, graf palang. Okey, kalau diberi markah, plot titik betul, satu markah, lebar. Kalau lebar sama, satu markah, dapat markah penuh. Sama juga graf garis. Okey, plot titik semua betul, licin ke licinan graf, satu markah. Okey. Tip yang kedua, cikgu ingin kongsikan macam mana kita nak membina hipotesis. So, biasanya calon SPM dia jawab hipotesis untuk mengkaji tamak. So, itu jawapan yang salah. So, macam mana? Apa maksud hipotesis? Hipotesis ni pernyataan umum di mana ayat yang mengandungi pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Dia kan ada PM dan PB dalam satu ayat. Tidak boleh ada perkataan untuk mengkaji ataupun untuk menguji dan sebagainya. Tak boleh ada yang ni. Contoh. So, yang ni jenis-jenis hipotesis yang boleh dibuat, boleh ditulis oleh calon. Macam mana? So, kalau ada soalan tu berkaitan dengan jika. Okey, kita boleh buat jika ataupun maka. Jika pemboleh ubah di PM kat sini, maka PB. Semakin PM, semakin PB kat sini. Okey, yang ketiga, mikroorganisma bergiat aktif pada keadaan neutral. Okey, ini sebagai contoh. So, dalam eksperimen tu tak ada untuk kita nak guna jika tak boleh, nak guna semakin pun tak boleh. So, pilihan yang ketiga, calon SPM, dia buat satu ayat yang mengatakan contoh kat sini, mikroorganisma bergiat aktif pada keadaan neutral. So, ketiga-tiga ni bergantung kepada soalan yang kita dapat. Okay, ni sebagai contoh hipotesis. So, yang ni berdasarkan jadual. Kalau di sebelah kiri ni, okay, MV, di sebelah kanan RV, PM, PB. So, macam mana hipotesis dia?
Semakin ataupun ketebalan wayar meningkat, bacaan emitter meningkat. Senang je. Okey, yang ni meningkat, so yang sebelah kanan pun meningkat. Tips yang ketiga, mengenal pasti pemboleh ubah. So, seperti yang kita sedia maklum, pemboleh ubah ada 3. Okey, yang pertama, dimanipulasikan. Dimanipulasikan ni apa maksudnya? Yang berbeza ataupun yang kita ubah. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Iaitu hasil ataupun hasil eksperimen ataupun yang kita nak tengok apa dia. Keadaan nutrien ke. Okey. So, yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Apa maksud dimalarkan? Sama, tak berubah, tetap. So, calon SPM kena ingatkan, pemboleh ubah dimalarkan, tak boleh guna radas. Jawapan tak boleh ada radas. Tabung uji, tabung didih, tak mau. So, ketiga-tiga ni mesti ada parameter. Apa dia parameter? Okay, kita tengok. Menentukan ukuran atau parameter. Tambah objek. Ukuran parameter. Okey, tengok. So, untuk objek bika, kita guna size. Size bika. So, kalau tali, contoh, kita guna parameter panjang. Landasan, kita guna tinggi. Air, kita guna suhu. Roda, kita guna jumlah roda. Ini sebagai contoh. Parameter ni ataupun ukuran. PM, PB berdasarkan jadual. Okay. So, pemboleh ubah dimanipulasikan ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Kita boleh tentukan berdasarkan jadual. Kita boleh tengok jadual, kita tahu dah yang mana PM, yang mana PB. So, di sebelah kiri, sebagai contoh, kalau kita dapat jadual, okay, kiri kanan ni. So, di sebelah kiri PM, di sebelah kanan PB. Sama juga kalau dapat jadual atas dan bawah. So, PM di sebelah atas, PB di sebelah bawah. Okey. So, sama juga yang ni. Sama yang macam atas tadi. PM di sebelah kiri, di sebelah kanan, PB. So, yang ni berdasarkan jadual. Okey, PM, PB melalui graf. Okey. Tadi jadual, yang kedua graf. So, bila calon SPM tengok graf saja, kita tahu dah yang mana PM, yang mana PB. So, di paksi X adalah PM, apa yang diubah. So, paksi Y adalah PB. So, boleh tahu dah. Okay. So, cuba calon SPM try. So, apa jawapan ni? So, PM, tahun. PB, bilangan tapir. Contoh mudah. Okay. Contoh yang ni. So, biasanya yang ni bab 1, tingkatan 5, mikroorganisma, eksperimen. Okay. Untuk mengkaji kepekatan antibiotik. So, kat sini kalau tengok ada 4 kawasan A, B, C, D. Okay. So, kawasan jernih C. Yang cerah ni adalah kawasan jernih. So, apa yang kita ubah kat sini? A, B, C, D ni. So, kepekatan antibiotik. Okey, cakra kepekatan antibiotik. Okey. PB, apa yang bergerak balas? Apa yang kita nak tengok? So, yang kita nak tengok mungkin selepas 5 hari, seminggu dan sebagainya, kita nak tengok yang mana antara ABCD ni, yang mana mempunyai kawasan jernih yang banyak. So, kawasan jernih ni kita tulis sebagai pemboleh ubah bergerak balas. So, PD, pemboleh ubah dimalarkan. So, apa dia kat sini yang sama? So, kita boleh tulis jenis bakteria pemboleh ataupun antibiotik, jenis antibiotik. Daripada contoh bacillus yang sama pun boleh. Okey. Seterusnya. PM, PB berdasarkan pernyataan. Okey, ni contoh yang mudah daripada statement. Kelajuan kereta dipengaruhi oleh saiz tayar. Dipengaruhi oleh saiz tayar. So, calon SPM kena faham saiz tayar yang menyebabkan kelajuan sesuatu kereta. Saiz tayar kita dianggap ditulis sebagai PM. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Manakala kesan efek dia terhadap kelajuan itu kita tulis sebagai pemboleh ubah bergerak balas.
Ada juga ayat macam ni, saiz tayar mempengaruhi kelajuan kereta. Okey, so yang belakang ni efek dia kita tulis sebagai PB, pemboleh ubah bergerak balas. Yang depan ni sebagai saiz tayar sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan. Nampak sama, okey, tapi calon SPM kena tahu. Okey, yang mana depan, yang mana belakang. Okay, yang ketiga, contoh, jumlah telur yang dihasilkan bergantung kepada kualiti makanan yang dibekalkan. Okay. Bergantung. Bergantung kepada. So, maksudnya yang belakang ni adalah PM, pemboleh ubah dimanipulasikan. So, yang depan ni jumlah telur adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang tu hasil kita nak tengok. Okay. Tip yang keempat yang cikgu ingin kongsikan, pemerhatian. Okay, tip dia macam mana? Perhatikan gambar rajah yang diberi. So, apabila calon SPM dapat soalan, kita tengok gambar A. Kalau ada gambar A, B, kita tengok. So, perhati. So, tengok apa yang cari PB. Cari pemboleh ubah yang bergerak balas ataupun hasil. Kita nak tengok apa. Berdasarkan gambar A, gambar B. Nak tengok apa, eksperimen apa. Okay. Yang ketiga, kita buat pembandingan, comparing jika lebih dari satu rajah. So, compare. A ada apa, B tak ada ke? So, compare. Catat apa yang dilihat sahaja. So, kat sini cikgu bagi tip tersurat. So, kalau dalam bahasa Melayu, kita ada isi tersurat, isi tersirat. So, untuk pemerhatian ni, observation, tersurat sahaja. So, tak payah tulis sebab dan sebagainya. Tulis apa yang kita nampak atau yang kita lihat sahaja. Tip yang kelima, membuat inferen. Okey, inferen mesti dimulai dengan ayat pemerhatian atau ayat perbezaan. Okey, kalau ianya mengiringi soalan perbezaan. So, yang ni contoh. Observation, apa yang kita nampak tadi. Because. Okey, kerana, sebab apa. Okey. Membuat kesimpulan awal berdasarkan kepada pemerhatian, memberi penerangan yang munasabah ataupun logik. Sebab apa? Contoh, sebab apa jarum terpesong? Sebab apa? Okey, sebab ada arus mengalir. Okey. Menyatakan sebab mengapa? Contoh kat sini, pokok itu layu kerana tak mendapat air. So, inferen dia, pemerhatian tambah sebab ataupun kerana. Pokok itu layu kerana tidak mendapat air. So, satu statement. So, di tengah-tengahnya ada kerana ataupun sebab. Itulah nama dia inferen. Okay, tip yang keenam. Okay, definisi secara operasi. Okay. So, kerap kali dalam SPM ditanya apa dia definisi secara operasi antibiotik, penapaian. Okay. So, kat sini, ni rumusan dia. Okay. So, yang kat depan ni apa yang ditanya dalam soalan. Okay, contoh antibiotik. So, antibiotik ialah. So, yang kedua lepas ialah kata penghubung yang relevan. So, kat sini, tengoklah kalau antibiotik, nak guna bahan ke, proses ke yang relevan. Adakah antibiotik ni proses? Ada. So, antibiotik ni ialah bahan. Yang menyebabkan, so yang kat sini pemboleh ubah bergerak balas. So, tengok yang pemboleh ubah bergerak balas, tengok apa yang boleh dilihat dan diukur kat sini, kat belakang tu. Yang menyebabkan kawasan jernih. Sebagai contoh, terhasil kat sini. So, yang ni juga ialah, sama juga, ialah keadaan yang ditunjukkan oleh pemboleh ubah bergerak balas. So, yang ni contoh untuk inersia, momentum dan tekanan. So, kita guna ayat yang ni. So, itu dia definisi secara operasi. Sebagai contoh, saya beritahu tadi. Definisi secara operasi antibiotik ialah bahan yang menyebabkan terbentuknya kawasan jernih. Mudah je. Bahan yang menyebabkan terbentuknya kawasan jernih. Itu saja untuk definisi secara operasi antibiotik. And then, calon SPM boleh try lagi lah. Banyak lagi soalan-soalan berkaitan dengan DSO ni. Seterusnya kita pergi kepada bahagian C. Soalan wajib nombor 10. Format jawapan calon. So, yang ni yang perlu ada dalam skrip jawapan calon. Sebagai contoh, yang pertama,
kalau dia tanya hipotesis, so kita kaitkan kena ada statement ayat yang berkaitan dengan pemboleh ubah dimanipulasikan dengan pemboleh ubah bergerak balas. So kalau ada dua-dua ni dapatlah 1 markah. Okey, untuk yang kedua, tujuan. Tujuan mesti bermula dengan ayat untuk mengkaji. Untuk mengkaji apa dia kat belakang dia. So bergantung kepada soalan. Apa dia kat sini. Okey, mesti ada yang depan ni. Untuk mengkaji. Seterusnya, pemboleh ubah 2 markah. Okey, so senaraikan dapat 3 full baru dapat 2 markah. Okey, PM, PB, PD. C. Radas dan bahan. Calon SPM perlu salin semua radas yang diberi dan tambah 1 lagi radas. So kebanyakan calon SPM dia lupa nak tambah 1 lagi. Sebagai contoh, kalau nak sukat suhu perlu ada termometer. Dalam soalan dia tulis radas-radas lain. So tanggungjawab calon SPM tambah 1 lagi. Kalau suhu tulis termometer, baru dapat markah penuh. Okey, untuk D, prosedur dan kaedah. Okey, cikgu senaraikan 4 je step. Step pertama, cara menguruskan pemboleh ubah dimalarkan. So masukkan contoh 5 ml bakteria dan masukkan 5 ml agar nutrien ke dalam piring Petri sebagai contoh. Dalam A, B, C. Okey, itu contoh. Yang kedua, cara menguruskan pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, dalam A, piring Petri A masuk apa? Asid. B masuk apa? Alkali. C masuk apa? Air suling sebagai contoh. Ni. Step pertama, step kedua. Step ketiga, cara menguruskan pemboleh ubah bergerak balas. So, daripada piring Petri tu, kita nak tengok apa dia. Yang mana pertumbuhan mikroorganisma, bakteria membiarkan. So bagi tahu kat sini yang ketiga. Dan yang keempat, perhatikan selepas 3 hari dan rekod dalam jadual. Itu sahaja. Sangat mudah. Hanya 4 step je. So kalau boleh calon SPM yang D ni prosedur kaedah, kalau calon SPM ingat, lukislah gambar aja. Itu membantu untuk mendapatkan markah. Okey. E. Penjadualan data. Tulis tajuk sahaja, data tak perlu isi. So, buat jadual macam ni. So, sebelah kiri, okey, PM, sebelah kanan, PB. So, dalam dia tak payah isi. Dapat. So, bukan apa, takut kalau calon SPM silap tulis kat dalam, so salah lah. Tak dapatlah markah untuk penjadualan data. Okey, last daripada cikgu. Okey. Untuk soalan nombor 11 dan 12, okey, yang ni pilihan. Tengoklah yang mana senang, 11 ataupun 12. So, biasanya untuk konsep. Konsep awal, okey, cikgu bagi tips. 2 ciri di depan. So, kena ingat. Nukleus atom yang tak stabil dan perebutan nukleus tak stabil. Bahan radioaktif membebaskan sinaran radioaktif ialah bahan radioaktif. Okey, itu adalah konsep awal. Kalau konsep sebenar, terbalik pula. 2 ciri di belakang. Bahan radioaktif ialah bahan yang mengandungi nukleus atom yang tak stabil dan perebutan nukleus tak stabil. Bahan radioaktif membebaskan sinaran radioaktif. So, ini dia. Untuk soalan nombor 11, okey, biasanya ada konsep awal, okey, ataupun konsep sebenar, ni cara dia. Tip cikgu bagi. So, penting diingatkan jangan letak lebih dari 2 ciri. Sebab apa? Kalau ciri ketiga salah, maka salahlah jawapan kita. Itu risiko dia. Okey. Wallahualam. Semoga apa yang cikgu kongsikan video ni semoga bermanfaat kepada semua calon SPM pada tahun ni 2020. Selamat maju jaya cikgu ucapkan. Semoga beroleh keputusan A+ dalam sains SPM. Wallahualam. So, kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Assalamualaikum.